Assalamualaikum semua, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Berjumpa dengan saya sekali lagi, Syahrin Yusri. Saya merupakan Ketua Komunikasi Korporat untuk Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Dan hari ini saya ingin bercerita sekali lagi tentang isu berkaitan yang mengaitkan tentang SSM dan BRIM ni. Untuk makluman saudara-saudari kat sana, masih hangat diperkatakan tentang isu BRIM ni yang mengatakan bahawa kalau anda mendaftar dengan SSM ataupun ada sijil pendaftaran perniagaan SSM tu tidak dapat BRIM. Itu tidak benar sama sekali. Ini kita nak buat penafian sekeras-kerasnya. Kenapa? Sebab pengagihan BRIM itu sendiri, itu bantuan rakyat satu Malaysia, itu adalah berdasarkan pendapatan isi rumah yang kita ambil secara dasarnya itu 4,000 ke bawah. Walaupun ada kategori-kategori lain. Tapi apa yang saya ingin cuba sampaikan di sini sekali lagi ialah kalau anda merupakan penjawat awam, bekerja dengan company swasta, syarikat swasta, ataupun bekerja sendiri, ataupun bekerja di mana-mana sahaja, sekiranya pendapatan anda melebihi RM4,000, iaitu pendapatan isi rumah yang melebihi RM4,000, anda tidak layak mendapat BRIM. Tetapi kalau pendapatan anda di bawah pendapatan isi rumah itu RM4,000, anda layak walaupun anda mempunyai sijil pendaftaran perniagaan SSM. Jadi ini bermakna, saya ingin nyatakan kenyataan di sini, di mana-mana anda bekerja, tidak kisahlah anda ada sijil SSM, anda bekerja dengan sebuah organisasi, sama ada swasta, sama ada penjawat awam. Jadi kita kalau mempunyai pendapatan isi rumah lebih daripada RM4,000 tidak layak. Tetapi kalau pendapatan anda kurang daripada RM4,000 ke bawah, anda layak. Tak kisahlah anda ada CJSM ataupun sebaliknya. Jadi apa yang saya cuba masukkan kat sini untuk makluman tuan-tuan dan puan di luar sana, saya mengharapkan tuan-tuan dan puan faham agar kalau anda mendaftar dengan SSM ini di bawah Akta Perniagaan 1956, anda sebenarnya perlu datang ke SSM cuma bawa IC. Bawa IC, daftar dengan kita, dan kita cuma mendaftarkan perniagaan. Dan bila anda mendaftarkan perniagaan, sudah pastinya perniagaan anda sah. Jadi apa matlamat ataupun objektif mendaftarkan perniagaan ini adalah untuk, kata orang tu, nak melegalizekan, saya pinjam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, untuk mengesahkan bahawa anda menjalankan perniagaan secara yang sah mengikut undang-undang. Jadi mana-mana peniaga kecil-kecilan, bukan syarikat Sembahat, ya, bukan pemilik syarikat Sembahat ni. Kita bercakap tentang peniaga SSM, peniaga kecil-kecilan ataupun usahawan kecil-kecilan yang mendaftar di bawah Akta Perniagaan 1996, datang ke SSM cuma mendaftar untuk mengesahkan perniagaan mereka, dan mereka tidak perlu menghantar apa-apa account statement ataupun laporan kewangan kepada SSM, sebab di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 tidak memerlukan ataupun tidak mewajibkan sesiapa yang mendaftar perniagaan di bawah akta tersebut, di bawah perniagaan, untuk menghantar apa-apa laporan kewangan ataupun laporan pendapatan dan sebagainya. Tidak perlu. Jadi jelas di sini bahawa untuk seseorang itu datang ke SSM, mendaftar perniagaan, tidak perlu takut, kerana mendaftar sebagai seorang usahawan yang sah, seorang usahawan yang mengikut undang-undang di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1996, banyak kelebihannya, banyak benefitnya. Yang pertama, kalau anda mendaftar, anda sekiranya ingin mengembangkan perniagaan dan perlukan modal, tetapi ingin mendapat modal itu daripada membuat pinjaman daripada institusi kewangan seperti bank-bank, bank-bank ataupun mana-manalah institusi kewangan yang sedia ada, sudah semestinya mereka akan bertanya, anda ada sijil pendaftaran perniagaan SSM atau tidak? Sebab mereka ingin mengetahui bahawa anda sudah berdaftar ke belum. Jadi tanpa sijil pendaftaran perniagaan SSM ni, anda tidak boleh membuat pinjaman. Itu pertama. Keduanya, bila anda berdaftar dengan SSM, sudah pastinya ia meningkatkan keyakinan di kalangan pembeli ataupun pengguna. Sebab orang sudah pasti akan tahu, oh, dia ni berdaftar dengan SSM, jadi kita boleh berurusan dengan dia, sebab dia lebih yakin
Yang mana data dia ialah data, kita dapat alamat dia, kita dapat siapa owner dia. Jadi itu telah meningkatkan keyakinan pengguna. Jadi itulah antara kelebihannya. Satu lagi, kalau anda berdaftar dengan SSM ni di bawah Akta Perniagaan, Akta Pendaftaran Perniagaan 1996, sekiranya berlaku isu di antara waris ataupun ahli keluarga yang meninggal dan sebagainya untuk tuntutan harta, tuntutan waris, tuntutan pendapatan, dengan ada sijil tersebut boleh memberikan kelebihan kepada anda untuk tujuan membuat tuntutan-tuntutan sebagainya. Itulah antara kelebihan. Dan untuk makluman, berkaitan dengan LHGN ataupun dengan MOF, LHGN lah seperti, kita tidak menyalurkan apa-apa maklumat dari segi penyata kewangan ataupun laporan kewangan kepada LHGN, yang mana laporan ni mengatakan bahawa kalau anda berdaftar dengan SM di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1996, laporan kewangan itu akan diserahkan kepada LHGN. Itu tidak benar. Kami pun tidak mempunyai laporan kewangan anda, sebab anda tidak menghantar kepada kami dan tiada keperluan anda menghantar dengan kami laporan kewangan tu. Jadi tidak ada wujudnya satu situasi yang mana anda perlu hantar laporan kewangan kepada yang kami menghantar laporan kewangan pada LHGN. Tetapi mungkin itu syarat dikenakan LHGN bagi tujuan mendapatkan pengesahan daripada tuan-tuan dan puan yang ingin membuat permohonan BRIM. Jadi LHGN mempunyai mekanisme tertentu yang mengatakan bahawa mereka mungkin mohon pihak puan yang telah mendaftar perniagaan dengan SM untuk menghantar laporan pendapatan kepada mereka. Dan bukan di SSM yang menyerahkan laporan tersebut, sebab kami tak ada data tersebut, kami tak ada laporan tersebut. Jadi LHGN meminta sendiri kepada usahawan-usahawan atau peniaga tersebut, dan anda yang perlu submit pada bukan kepada SSM, dan kami pun tidak akan menyerahkan apa-apa laporan sebab tidak ada pada kami. Jadi kalau kita tengok hari ini di sosial media, sejak beberapa hari lepas heboh diperkatakan bahawa bila ada sijil SSM, sijil pendaftaran SSM, tidak dapat BRIM. Itu tidak benar. Maka beritahulah kepada saudara-saudara, sanak saudara, kepada rakan-rakan di luar sana, kepada siapa-siapa saja yang mungkin anda kenali yang ingin memohon BRIM, tetapi statement dia kata bahawa ada sijil SM tak dapat BRIM. Itu tidak benar sama sekali. Sebab seperti mana saya katakan tadi, di SSM ini tujuannya untuk kami mendaftarkan perniagaan anda adalah untuk membuat perniagaan anda menjadi sah di sisi undang-undang. Itu saja. Bila anda sah di sisi undang-undang, maka bolehlah kita membuat satu kumpulan data, maklumat tentang diri anda dari segi alamat, dari segi pemilik syarikat. Jadi sekiranya berlaku apa-apa, contoh ini sebagai contoh, sekiranya ada komplain daripada pengguna mengatakan dia ditipu daripada individu A, individu B dan sebagainya, jadi daripada sanalah kita boleh menjejaki peniaga tersebut sekiranya berlaku. Tetapi kalau tidak berlaku, tidak ada masalah. Jadi itulah yang ingin saya katakan di sini tadi. Mendaftar perniagaan itu adalah bagus dengan SSM supaya meningkatkan keyakinan di kalangan pengguna ataupun pembeli. Dan yang lain boleh membuat pinjaman dan sebagainya, kerana memang ada syarat mengatakan kalau anda ingin buat pinjaman perlu ada sijil pendaftaran perniagaan di bawah SSM. Jadi itulah yang saya ingin katakan. Harap jelas di sini bahawa kalau anda ada sijil pendaftaran SSM, pergilah ke LHGN, mohonlah kepada mereka. Kalau anda layak, anda boleh hantar laporan. Kalau anda cuba hantar laporan pendapatan kepada mereka, dan saringan itu akan dibuat oleh LHGN, bukan di SSM. Dan kami cuma mendaftarkan perniagaan. Jadi sekali lagi saya maklumkan bahawa pentingnya tuan-tuan dan puan mengetahui apa kelebihan mendaftar itu. Jadi kelebihan dia ialah satu, seperti mana saya kata, saya nak berulang-ulang kali beritahu ni supaya tuan-tuan dan puan-puan luar sana faham. Kelebihan dia ialah meningkatkan keyakinan di kalangan pengguna bahawa anda merupakan peniaga yang sah, usahawan yang sah. Keduanya tadi, bila kita nak buat loan ataupun pinjaman, sudah pasti mereka akan minta sijil pendaftaran tu untuk pengesahan. Itu antaranya lah. Jadi harap tuan-tuan dan puan di luar sana faham, dan sekiranya tuan-tuan dan puan ingin mendapatkan penjelasan lanjut
tentang bantuan rakyat satu Malaysia, saya sarankan tuan-tuan dan puan terus pergi ke LHGN ataupun mungkin dengan MOF bertanya bagaimana, apakah syaratnya ataupun macam mana untuk mendapatkan BRIM. Sekiranya ditolak, tanya dengan mereka macam mana nak mendapatkan rayuan, membuat rayuan. Jadi mereka mungkin ada penjelasan yang lebih baik. Jadi di sini di pihak SSM tidak ada keperluan menghantar laporan kewangan ataupun laporan pendapatan kepada kami bagi tujuan kami hantar pada LHGN. Tiada signifikannya, sebab kami hanya mendaftarkan perniagaan untuk mendapatkan pengesahan bahawa anda menjalankan perniagaan secara sah di sisi undang-undang. Dan data yang kami ada cuma alamat dan juga nama pemilik dan IC, itu saja data yang kami ada. Jadi itulah tujuannya saya di sini hari ini ingin menjelaskan bahawa di luar sana memang ramai dah bertanya kenapa SSM perlu, kenapa dengan ada sijil SSM tak boleh dapat BRIM dan sebagainya. Itu tidak benar sama sekali tuan-tuan dan puan, dan kami mengharapkan ramai peniaga-peniaga luar sana supaya mendapatkan penjelasan lanjut daripada LHGN. Dan jangan takut sebenarnya, sebab sekiranya anda merupakan peniaga baru, semalam baru daftar, saya rasa LHGN mempunyai pertimbangan bahawa sudah pasti perniagaan anda belum mendapat pendapatan yang mencecah pendapatan isi rumah lebih 4,000. Itu sudah pasti. Jadi mungkin anda layak mendapat BRIM. Jadi sekiranya anda telah tamat tempoh perniagaan, anda mungkin ada yang mengatakan pada kami, Encik, saya sudah tamat perniagaan daripada 4 tahun dah tak ada berniaga dan sijil pun dah tamat dah tempoh dia. Jadi maklumkan kepada LHGN benda tu, sebab perkara itu penting untuk mereka menilai anda dapat BRIM ke tidak. Jadi tak ada isu yang mengatakan bahawa kalau ada sijil SSM dah tamat tempoh ke, baru berniaga ke, belum ada lagi pendapatan sekalipun, kalau anda layak, memang anda layak. Sebab dia punya, maksudnya di sini kalau anda telah mendaftar dengan SSM, data itu hanya dengan kita saja. Itu data berkaitan dengan alamat, dengan alamat dengan juga IC, dan satu lagi ialah pemilik, nama pemilik. Itu saja. Pendapatan tak ada pada kami, so tak perlu risau, tak perlu takut mendaftar dengan kami. Jadi saya harap penjelasan ini jelas. Saya sudah berkali-kali sebenarnya dalam saya punya penjelasan ini, saya berkali-kali nyatakan tidak benar, dan saya nyatakan apa kelebihan mendaftar. Jadi apapun sebarang keterangan lanjut mengenai pendaftaran perniagaan SSM, perniagaan di bawah Akta 1996, boleh bertanya lanjut dengan kami, dan macam mana nak daftar dan sebagainya. Jadi boleh bertanya dengan kami ataupun layari FB kami, Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laman Rasmi. Di sana anda boleh dapat data-data ataupun informasi berkaitan dengan produk-produk terbaru kami, services terbaru kami, untuk tujuan tuan-tuan dan puan jadikan panduan untuk berurusan dengan kami. Jadi apapun, kita akan cuba sedaya upaya membantu tuan-tuan dan puan di luar sana untuk mendaftarkan perniagaan dan untuk memberitahu apa kelebihan mendaftar. Jadi jangan lupa, kami ada program terbaru, nama dia Online Networking Entrepreneurs. Program ni dah buat since 2015, maksudnya tahun ini kali pertama kita akan buat di Johor Bahru, Angsana Mall pada 31 Mac dan 1 April. Mana-mana peniaga, usahawan ataupun orang baru yang nak menjadi usahawan boleh datang ke program kami di Angsana Mall pada 31 Mac dan 1 April. Banyak penjelasan, banyak seminar ilmu yang kami buat untuk tujuan membantu usahawan-usahawan luar sana memperkembangkan perniagaan. Jadi jangan lupa teruskan support SSM, dan kami pun akan terus membantu tuan-tuan dan puan. Sekiranya sebarang persoalan, boleh terus bertanya dengan kami. Jadi itu saya, sekian daripada saya. Jadi kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.